Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatin tayyibatin mubarakatin min indillahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardi wa rabbus samawat. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق والمخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha saudara saya, Ketua Imam Masjid Imam Syafi'i Ustaz Rashidi, dan juga Ustaz Azmi yang mengusahakan sampainya saya ke ruang ini. Seterusnya kepada seluruh barisan pentadbir, pengurus dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Imam Al-Syafi'i, para imam tentunya, para bilal, seluruh petugas-petugas masjid yang lainnya yang saya tak mungkin dapat menyebut semua namanya tanpa mengurangkan rasa ta'zim, hormat saya pada orang-orang masjid ni. Kerana bekerja masjid ni, kalau niat itikaf sepanjang masa semua dapat pahala. Subhanallah, satu keindahan dan keistimewaan yang tak semua orang dapat. Tapi ini hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memperolehinya. Sebab itu kita memuliakan mereka atas kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Seterusnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir sama dalam ruang yang sangat terbatas ini, ruang maya yang mengumpulkan kita tetap dengan janji yang pasti bahawa ruang ini tetap tatanazzalu alaihi malaikah, turun padanya para malaikat yang mendoakan untuk kita keampunan, di samping ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga nazala bihimus sakinah, turun dalam jiwa-jiwa kita ni ketenangan. Tiga benda yang kita dapat pasti bila mana kita sudi hadir atau menghadiri ataupun duduk mendengar kuliah-kuliah pengajian. Kerana ruang itu dijanjikan dengan ar-rahmah, al-maghfirah was-sakinah. Jadi kesyukuran ini kita lafazkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada semua rakan-rakan dan juga para pelayan internet yang ruang-ruang Facebook yang akan melayar kuliah ini nanti, sama ada secara live sebegini, secara langsung sebegini, ataupun dalam ruang rakaman ulangan sebentar nanti, atau bila saja nanti. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan kita ruang dalam kehidupan kita untuk berada dalam majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mana tidaknya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan begini. Pesannya sangat ringkas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu berlalu atau melintasi taman-taman syurga, maka ambillah habuan daripadanya. Sebab kalimah irta'a ni, yarta' ni artinya pergi mendapatkan sesuatu yang hebat, yang indah, yang besar di satu tempat. Sebab tu yarta' ni maksudnya orang yang hidup dalam keselesaan, kemewahan, kebahagiaan. Jadi Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan bahawa di dunia ni ada taman-taman syurga yang kamu kena ambil habuan di sana. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?"
Apa yang kau maksudkan dengan taman-taman syurga ya Rasulullah? Mana ada taman syurga? Sekarang kita kat dunia, nanti kat syurga memang semuanya taman lah. Jadi persoalan itu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqad dzikr. Ini yang aku maksudkan dengan ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah halaqah zikrullah. Dan zikrullah ni maksudnya ingat Allah. Apa saja ruang yang membawa kita ingat pada Allah, maka itu dikira taman syurga. Yang Rasulullah suruh kita grab peluang untuk dapat sesuatu daripada ruang itu. Dan ramai mufassir hadis ini bercerita bahawa apa sahaja yang membawa ingat kita pada Tuhan, membawa rasa kita cinta dan takut padanya, membawa kita pada pengamalan agama, itulah dia majlis zikir. Antaranya Imam Suyuti menyebut perkara bercerita tentang benda halal dan haram dalam agama, benda-benda syariat dalam Islam ini, dan apa sahaja ilmu yang membawa kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan agama ini, itu dikira sebagai halaqah zikrullah. Jadi ruang ini juga insya-Allah kita akan bawakan cerita-cerita agama yang akan membawa kita ingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, bila mana kita berada di sini atau bakal mendengar ruang rakaman ini nanti, kita bakal berada dalam satu ruang yang mungkin rasanya tak dapat kita gambarkan pada hari ini, tapi begitulah. Shadiqul Masduq menyatakan bahawa ini adalah taman syurga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Alhamdulillah. Seterusnya, selawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu saja mengajak kita agar dekat dengan agama, dengan approach dan pendekatan yang memudahkan kita untuk menghayati agama, menghargai ruang beragama dan mengamalkan apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi tak bagi untuk kita menyusah-nyusahkan dalam urusan agama. Innama bu'ithum muyassarin walastum mu'assirin. Jadi Rasulullah kata kita ni dibangkitkan untuk memudahkan urusan kehidupan, bukan untuk menyusahkan. Kamu jangan jadi orang-orang yang menyusahkan agama. Sebab tu doa baginda Nabi juga, Rabbi assir wala tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah, jangan susahkan, dan sempurnakanlah dengan perkara yang baik. Seterusnya saya mengucap ribuan terima kasih kepada rakan sejawat saya, Ustaz Rushidi dan Ustaz Azmi yang mengusahakan agar saya sampai di ruang ini. Jadi moga-moga usaha mereka dalam memastikan penganjuran kuliah-kuliah agama ini berjalan terus dalam suasana yang kita tersekat PKPD, PKP dan sebagainya, maka kita masih dapat berinteraksi begini, dan moga-moga ruang ini tetap membuahkan keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi petang-petang begini, saya tak mahu bercerita benda-benda yang terlalu berat dalam kehidupan kita. Suka saya untuk membicarakan benda-benda yang ringan, santai, tetapi sampai insya-Allah moga-moga kita dapat sesuatu daripada ruang bersama kita pada petang ini. Tentu saja semua dalam kehidupan, khususnya kita sebagai manusia, inginkan sesuatu yang baik. Kita selalu dengar barang baik. Bila sebut barang baik, bang ini apa ni? Ini barang baik, kita pun senyum seronok. Sebab benda baik semua orang suka. Bila orang tanya kita pun, apa khabar bang? Apa khabar pakcik? Apa khabar ustaz? Kita akan cakap khabar baik. Sebab apa? Bila khabar baik tu dia menyamankan, menenangkan, membahagiakan, mendamaikan, memberi kesesaan pada diri siapa juga. Juga Allah Subhanahu wa taala juga sebut, innallaha tayyibun. Allah ni maha baik. Yuhibbut wala yaqbalu illa at-tayyib. Dan Allah tak terima kecuali benda baik. Jadi barang baik memang Allah Subhanahu wa taala suka. Juga negara yang baik, Allah pun sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalimah baik ni dalam bahasa Arab disebut dengan banyak, antaranya hasanah, kebaikan. Begitu juga khair, kebaikan juga. Tayyib pun baik. Jadi banyak benda-benda baik yang disebut dalam agama kita ni, dan kita tentu sahaja semua orang mengusahakan ataupun menginginkan apa yang berlaku dalam kehidupannya baik. Kalau beristeri, mau jadi isteri yang baik, baik juga disebutkan salih. Jika dapat anak nanti pun mau anak yang sempurna dan sihat dan baik. Bukan saja kesihatannya baik, malah jiwanya dan wataknya juga jadi orang-orang baik. Sebab semua kita mengimpikan kehidupan yang baik.
Jadi apa kata kita melihat dalam pandangan agama, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan realiti baik dalam kehidupan manusia ni? Semua orang mendakwa bahawa dia baik. Ada orang yang berani berkata dia baik. Bila orang tanya awak macam mana? Awak ni perangai awak, watak awak macam mana? Ya. Dia pun kata, subhanallah, saya ni okeylah, baiklah. Dia berani berkata. Ada orang tak berani, dia ngaku dia baik. Sebab dia tahu dia siapa. Mungkin kerana tawaduk, atau mungkin kerana sedar diri memang tak cukup baik untuk mengaku baik. Ya, tapi walau bagaimanapun kita kena berusaha baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak terima kalau kita tak baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Ya, Allah itu suka benda baik, dan naluri manusia juga suka benda baik, dan Allah tak terima kecuali baik. Kita pun orang-orang tak baik dalam kehidupan kita reject. Ya, hatta kalau nak beli perasan tak, kalau kita nak beli buah-buah pun, buah rambutan, tengah pilih-pilih nak pilih barang yang tak baik, kita reject. Subhanallah. Jadi apa kata petang ni? Kita melihat kenyataan ataupun ketentuan baik dan tak baik ni pada kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita perlu jadi baik, dan kita perlu mengusahakan sesuatu yang baik, sama ada pada diri kita, pasangan hidup kita, isteri kita, dan juga anak-anak kita, malah ahli keluarga kita, malah rakan-rakan dan suasana persekitaran kita. Kalau kita jadi seorang ustaz, tentu saja kita nak melahirkan anak-anak murid yang baik. Kalau kita seorang imam, kita juga inginkan jemaah kita adalah jemaah yang baik di segala sudutnya, ibadahnya, ya, pergaulannya, sikapnya, wataknya dengan kita dan sama-sama jemaah yang lain. Begitu juga dalam suasana pentadbiran, ya, dalam hidup, bekerja, di office dan sebagainya. Kita ingin persekitaran yang baik, dan semua orang perlu menjadi orang baik agar kita diterima baik dan mendapat pulangan yang baik. Sebab syurga juga, ya, hanya untuk orang alladzina yu'minu alladzina ya'maluna as-salihat, kan, iaitu orang-orang yang beramal baik. Ya, cerita masuk syurga pun cerita orang baik. Jadi tak boleh tidak. Mari kita tengok apakah sebenarnya gambaran baik dalam kehidupan manusia di sudut kacamata agama, di sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut, ya, pernyataan dan pengiktirafan Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Okey, kalau disuluh daripada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentulah Nabi ini bercakap dari ilham Allah Subhanahu Wa Taala, ma yantiqu anil hawa, dia tak buat pernyataan sendiri, in huwa illa wahyu yuha, melainkan walaupun hadis dia sebenarnya mafhumnya daripada ilham rasanya, maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mari kita tengok, ya, pernyataan pertama. Ya, banyak sebenarnya benda baik yang Allah nyatakan, ya, tetapi kita tak tengok kita ni baik atau belum baik, atau tak mau jadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, atas keperluan bahawa kita tahu tadi bahawa Allah hanya terima benda baik, Allah suka benda baik, dan kita kena jadi baik pada persepsi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia semuanya, hatta orang tak baik pun, dia nak benda baik, kan. Penyamun macam mana pun, dia tak nak kahwin dengan penyamumah penyamunah, kan, betul tak, ya. Dia tak nak berkahwin dengan penyamunah, dia nak jadi juga wanita solehah. Begitulah naluri manusia. Jadi mari kita betulkan usaha-usaha, ya, membentuk diri dan pribadi, serta, ya, watak-watak baik dalam kehidupan kita. Okey, mari kita rujuk hadis pertama yang Rasulullah SAW jelas menyebut, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa dia menyatakan bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kalau ikut Imam Suyuti katanya hadis ini hadis hasan. Okeylah, hadis yang baik untuk membawa kita jalan baik. Hasan pun baik. Jadi hadis hasan diterima tak? Terimalah, sebab hasan maknanya baik, barang baik. Jadi hadis yang baik kita kena terima. Apa lafaz hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Subhanallah. "Idza aradallahu bi'abdin khairan, faqahahu fid din wa alhamahu rushdah." Ya. Wa alhamahu rushdah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini bermaksud idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah mahukan pada diri seorang hamba ini baik,
Ramai ustaz-ustaz tahu hadis ni. Ibnu Halia ni pun, Allahu Akbar, tuan guru besar ni pun selalu baca hadis ni, saya suka. Saya pun kadang-kadang ikut kuliah dia. Okey. Jadi ceritanya saya nak uraikan supaya kita lebih rasa hadis-hadis yang sama tuan-tuan, tapi nak bawa rasa dan kefahaman yang lebih mendalam agar kita menghayati agama dengan faham. Ya. Allah kata, Rasulullah SAW kata, apabila Allah menghendaki pada diri seorang hamba tu kebaikan, satu benda yang besar berlaku pada diri apa? Faqahahu fid din. Allah fahamkan dia dengan agama. Allah fahamkan dia dengan agama. Subhanallah. Wa alhamahu rusydah. Dan kemudian bersama dengan faham agama, Allah bagi dia satu benda lagi. Allah ilhamkan dia kecerdikan, kebijaksanaan. Benda ni kena dihurai. Dua benda berlaku bila mana kita ni Allah dah nak kita jadi baik. Artinya kita tak boleh mendabik dada mengatakan kita baik kalau dua-dua benda ni tak ada pada diri kita. Sebab ini statement baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, faham agama. Kenapa kena faham agama? Subhanallah. Ya, saya teringat seorang kata ustaz besar di Indonesia sana. Dia cakap dalam bentuk yang syair yang sangat indah, tapi bahasa Melayu lah. Dia kata, ya, manusia ini, ya, terutamanya kita dalam konsep mendidik anak, pasal tak? Kita anak kita kadang-kadang kita didik sangat dengan pengajian, ilmu yang macam-macam. Ya, tapi kadang-kadang kita tak isi dengan agama. Ini kekurangan kita. Dan semua benda tu kena diisi. Dia kata, saya pernah tulis dalam Facebook saya. Dia kata, asaklah fizikal anakmu dengan kerja agar dia cergas. Artinya anak kita tak boleh biar dia lepak, letih, malas, pergi kedai tak mau, tolong basuh kereta tak nas, apa rumah tak nak, kita biar dia. Ya, siapa yang memudahkan anaknya dalam kehidupan sehingga dia buat semua benda untuk anaknya, sebenarnya dia sedang mempersulitkan anak dia. Dia akan menyusahkan hidup anaknya besar lagi. Jadi bapa dan mak begini, maknya bapa yang gagal dan jahat. Ya, kita yang hidangkan makan untuk anak, tak pernah ajak dia masak sama. Kan, kita bawa di jalan kita, tak pernah suruh dia pun ya mengurus kereta tu, basuh kereta, kelak kita kalau kotor. Ya, kita selalu mengemaskan pakaian dia, tak pernah pun ajar untuk anak basuh baju. Sebenarnya kita nampak kita hebat, tapi kita bukan orang hebat. Kita adalah ibu bapa yang gagal, mak yang jahat. Sebab apa? Kita sebenarnya menyusahkan anak kita. Kita memudahkan dia sekarang, tapi kita menjadikan dia seorang yang lembab, tak cergas dan gagal dalam menghadapi kehidupan. Kita tak akan hidup dengan dia selama-lamanya kan? Okey, itu yang pertama. Okey, artinya fizikal kita kena diisi dengan aktiviti supaya kita cergas. Pasal tak anak kita hari ni makin slow, makin lembab, makin tak larat, makin tak buat apa-apa. Sebab duduk dalam bilik main game je. Makin membuntal badan. Allahu Akbar. Ya, kena kerah, kena kejut, kena gegas supaya mereka melakukan sesuatu. Tak kira lah dengan alasan apa sekalipun. Boleh berjoging. Ya, sekitar kawasan rumah. Atau keluar rumah, sekadar boleh keluar. Ya, kesian mereka. Okey, yang keduanya, kemudian ya, ajarlah minda anakmu dengan ilmu agar dia cerdas. Okey? Nampak tak? Ya, tadi fizikal, badan kena bekerja beraktiviti supaya cergas, dan otak ni kena diasah dengan ilmu pengetahuan supaya dia cerdas. Yang ini kita hantar anak pergi sekolah tu. Suruh dia belajar, ya, suruh dia tuition. Sekarang ni musim PKPB ni online tuition, habis semua cikgu. Dia gegas, handphone mak ayah semua dia hebat oleh anak-anak. Tak apalah. Tapi belajar bukan dengan handphone saja, dengan apa cara aktiviti anak-anak, dengan baca Al-Quran, terjemahan, dengan kelas-kelas ya, secara bersendirian, baca buku dan sebagainya, aktiviti yang begitu. Jadi kalau kita tak isi anak kita dengan ilmu pengetahuan, dia akan jadi seorang yang hilang tumpuan dalam hidupnya, bodoh. Sebab dengan kecerdasan ni manusia dinilai. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang yang diberikan ilmu artinya orang yang ada ilmu. Nak diberikan ilmu, cara belajar. Ilmu kena kasbiah kat sini dunia. Dan yang terakhirnya, ya, didiklah anakmu, ya, jiwa anakmu dengan agama agar dia ikhlas. Subhanallah, ya. Manusia ini kena ada 3 unsur, fizikal, ya, minda dan jiwa. Jiwa ni kena diisi dengan agama. Ya, didiklah jiwa anakmu dengan agama agar dia ikhlas. Inilah peranannya. Ya.
Jadi sebab apa? Bila mana seorang itu tak faham agama, walaupun dia hebat di sudut fizikalnya, ada kemahiran kerja yang macam-macam, ya. Dari kecil dah kita latih bekerja, jadi dia handal buat jualan, ya, bekerja, ya, buat macam-macam aktiviti kehidupan, dia pandai. Kan ada budak-budak kecil yang memang kecil-kecil dah pandai buat kerja-kerja besar, ya, jaga kedai dan sebagainya. Sebab dah dilatih begitu, alhamdulillah. Mindanya juga bagus, boleh mengira dengan lancar. Sebab apa? Dia lasak selalu dengan perkiraan duit balik, bagi orang berapa, pulangan dan sebagainya. Tapi kalau tak ada yang ketiga ni yang Rasulullah sebut, ya, kalau itu belum petanda baik, tuan-tuan. Walaupun nampak pada kacamata yang baik, ya, tapi sebenarnya kacamata Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik sebenarnya adalah agama. Bila kita didik dengan agama, Allah melihat kamu, apa yang kamu buat, apa, bersama dengan produktiviti dia, bersama dengan aktiviti dia yang lancar, yang hebat, yang cergas, yang cerdas tadi, dia akan terpelihara. Bila mana dia ada Tuhan yang mematikan kita, yang mematikan dia di perasaan. Itulah agama, itulah peranan agama. Jadi agama juga, ya, di samping mengajar kita tentang ketuhanan, agama juga kita memperbetulkan menyuluh semua kelakuan, perlakuan, tindak tanduk, ya, untuk mematuhi syariat, untuk bergerak sebagai hamba Allah yang pandai bersolat dengan tepat, ya, untuk faham berjalan dengan kehidupan yang ada ujian, kepayahan, supaya dia sabar dengan ujian, sebab dia tahu innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah nak bagi pahala kat dia. Dengan ilmu agama juga dia akan faham nanti bahawa dalam hidup ni tak semua kejayaan boleh dapat. Ya, kadang-kadang Allah tak bagi kita berjaya. Rasulullah pun bertahun tak berjaya baru dapat kejayaan. Ada orang tak berjaya sampai mati pun ada. Tapi Allah tak pernah nilai kejayaan tu dengan, ya, pencapaian dunia. Tapi sejauh mana kita kekal sebagai hamba, artinya kena sabar, kena redha, kena syukur bila dapat. Itulah agama. Dan sebab itu Rasulullah SAW tadi sebut, kita ini, ya, akan berada dalam kebaikan bila mana ada agama. Ya, idza arada Allah bi'abdin khairan faqahahu fid din. Bila Allah fahamkan dia, ya, dengan agama, maka itulah petanda baik dalam hidup dia. Sebab tu tolong tuan-tuan, tolong ibu ayah, tolong adik kakak, ya, tolong saudara-saudara sekalian, pastikan jangan biarkan anak kita terbangun fizikalnya cuma, ya, terisi hebat mindanya, tapi jiwanya kosong dari kefahaman agama. Lalu dia hidup, ya, sebagai profesional mungkin, ya, seorang pakar, seorang karyawan, ya, seorang usahawan, tapi dalam hati bila tak ada agama, dia kosong, dia akan hilang. Bersama dengan kemewahan, pencapaian, dia akan sombong dan angkuh, dia akan lupa Tuhan. Ya, bersama dengan kekalutan, kekalahan, ketewasan, musibah yang melanda, kekecewaan, dia akan jadi orang yang putus asa dan bertindak dengan tindakan yang gila macam yang berlaku pada hari ini. Jadi sebab itu tolong untuk kekal dalam kebaikan, tak kira ketika mencapai kejayaan atau ketika dirundung musibah dan, ya, ketewasan, kehilangan, kemalangan, musibah, kita tak akan bersama dalam kebaikan sebab kita ada agama. So agama yang memandu kita untuk kenal siapa diri kita. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenalkan kita siapa? Agama lah. Agama beritahu kita ni kita siapa, kita ni hamba Allah, berjalan atas hukum bumi ni sampai satu tempoh untuk diuji. Kan? Agama yang mengajar kita bahawa Rasulullah pernah sabda, inna dunya la tasfu li mu'min. Sesungguhnya dunia ni tak pernah nyaman, tak pernah clear, tak pernah bersih, tak pernah selesa untuk orang beriman. Jadi senyum-senyum aje lah. Kalau gagal, kalau kecewa, kalau tak dapat, kalau ditindas, kalau dihina, kalau dicaci, standard dunia. Selagi mana kita beriman. Sebab itu penting agama. Ya, yang dimaksudkan dengan agama tu bukan sekolah agama ya tuan-tuan ya. Jiwa agama. Ya, sebab tu bersama dengan sekolah agama tu pergi jugalah, sebab nak belajar tajwid kat situ. Nak belajar baca Al-Quran, ya, nak ingat sifat 20, nak, ya, belajar ilmu fiqh, sembahyang dan sebagainya itu. Tapi yang dimaksudkanlah jiwanya, rasa bertuhan dan kenal diri hamba tu. InsyaAllah dia berada dalam kebaikan. Maka siapa yang faham agama, ya, dan jiwanya jiwa beragama, dia tetap berada dalam kebaikan walau di mana saja dia berada. Walau dalam apa keadaan hidupnya. Kalau dia orang kaya, dia berjaya dengan kehidupannya, ya, dengan usahanya, maka dia akan jadi hamba Allah yang berjaya, yang bersyukur, berkongsi hartanya,
memberi manfaat pada insan lain. Indahnya kehidupan orang yang faham agama. Dan andai kata dia jadi orang yang susah hidupnya sebab ditakdirkan, mungkin ya dia usahakan, kita usahakan, tapi rezeki ketentuan Tuhan. Kadang-kadang berlaku kemalangan musibah menyebabkan dia terhalang untuk mencapai kejayaan-kejayaan duniawi. Tapi bersama agama, dia akan tetap jadi orang yang kekurangan di sudut material, tapi jiwanya kaya dengan ketenangan. Tetap senyum, tetap sabar dengan kepayahan, tak reda dengan ujian. Subhanallah, inilah kehinaan agama yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Dan tak cukup dengan itu, janji Nabi lagi SAW, bila mana kita ni Allah nakkan kebaikan, setelah faham agama, Allah bagi satu benda yang besar. Apa dia? Wa alhamahu rusydah. Subhanallah, Allah ilhamkan. Artinya dalam hati orang-orang yang Allah mahukan kebaikan ni, dia ada ilham rasa. Ya, rasa ni daripada mana? Dalam hati lah. Ilham ni bukan daripada luar. Kawan kita yang mengilham tu memang daripada luar. Tak, ni ilham. Nabi pun diilhamkan. Sebelum dia dapat wahyu, dia dah ada ilham yang baik. Sebab tu orang nak jadi baik ni, dia ada kena ada ilham yang baik. Dan dalam hadis ni, Nabi SAW jelaskan bahawa orang yang Allah nakkan kebaikan, nak jadi baik, dia ada ilham rasa untuk bijak berfikir, memilih dan bertindak. Subhanallah. Tuan-tuan, depan kita ada duit 50 yang kita tak tahu dari mana datangnya. Apa yang akan menentukan tindakan kita? Akal. Tangan ni dia ikut arahannya. Sebab tu Nabi SAW jelaskan, ingat, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri kat setiap tubuh manusia ni ada seketul daging. Idza saluhal jasad kullu. Bila baik seketul daging ni, maka akan baiklah seluruh anggota. Jadi tangan yang jadi baik ni suka bersedekah, sabar, tak buat benda haram, tak tumbuk orang tak pasal-pasal, tak tulis benda mengarut dalam Facebook, tak kutuk orang dalam talian. Sebab apa? Ini yang dalam seketul tu baik. Wa idza fasadat, tapi Nabi kata bila daging tu rosak, kotor, busuk, jahat, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota akan jadi bubuk jahat sama. Mata yang mengeling macam tak puas hati je tu, bukan mata tu sakit, hati tu kan. Mata yang jegir kat anak orang nak marah tu, tak berani suara sebab bapak dia ada kat situ, tapi kita geram kat budak tu, marah kata kita jegir mata. Mata tu bukan mata sakit terjegir gitu, tak, hati tu yang sakit. Mata yang memandang orang dengan pandangan simpati, kasihan tu bukan sebab mata tu layu gitu, yang jenis kuyu memang kuyu lah, tapi sebab hati yang baik, bersimpati dengan insan-insan yang berada dalam keperluan, diberi kasih dan perhatian. Begitulah. Jadi sebab itu kita kena ada ilham rasa yang baik. Dan ilham rasa yang baik inilah yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah mahukan baik. Kita ada tak? Itu. Lepas kuliah ni kita nak mengajak semua kita memikir dan memerhatikan ke dalam diri kita. Afi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam diri kamu, kenapa kamu tak tengok? Aku ni macam mana? Ada tak ilham rasa? Wa alhama, apa yang diilhamkan? Rusydah, kebijaksanaan. Kecerdikan. Dalam agama kita banyak kalimah cerdik ni tuan-tuan. Hakim pun bijak, zaki pun bijak, abqari pun bijak, kan? Apa lagi, banyak alim pun berilmu bijak, khabir, pakar pun berilmu bijak. Tapi Rashid ini adalah satu kecerdikan, kebijaksanaan yang diasaskan oleh iman dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Itu bezanya Rashid ni. Sebab itu kalau kita nak tengok, Allah Subhanahu wa taala pernah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah pernah cerita kalimah Rashid ni, wa alhamhu rusydah. Allah ilhamkan dalam hati orang yang Allah nakkan kebaikan ni kebijaksanaan, kecerdikan. Cerdik ni artinya dia fikir jauh. Orang tak cerdik sebab apa? Dia akan ambil duit 50 tu, dia akan pakai. Tapi orang bijak, dia akan fikir jauh. Aku ambil nanti,
ya, tentang ya, ada CCTV. Ini fikir yang dekat lah. Oh, nampak aku buat salah, maka aku akan tertangkap. Kalau makin jauh fikirnya, aku ambil ni. Ni hak orang. Tentang orang tu nak beli susu anak dia. Ya, aku ambil, takkanlah zalim sangat aku. Aku ada duit, kenapa aku nak ambil duit orang? Dan budak tu tak menyusu sepanjang malam. Aku tak ada sebab beri kemanusiaan kepada insan lain. Pergi jauh dah. Makin rasyid, makin bijak. Dan makin jauh lagi dia akan pergi jauh sampai akhirat. Aku lepas kat dunia, aku ambil duit ni. Tapi ya, Allah sebut ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terlafaz, yang kita lakukan, semuanya ada raqib dan atid. Ini cerita agama, tuan-tuan. Ya? Ilham rasa yang Allah beri ni, semua orang ada yang dapat, ada yang tak dapat. Maka ingat, ya, ada orang yang lebih jauh pada itu. Itu fikir besok, di akhirat, semua amalan aku dibangkitkan. Aku bukan banyak sangat amalan. Hak orang yang aku ambil, aku kena pulangkan balik. Pahala kalau dia menuntut, dan akhirnya aku jadi kerana patut layak aku masuk syurga je, tak? Ni cerita daripada mana? Kebijaksanaan ni daripada agama, daripada hadis Nabi. Dan semua tu kita perolehi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan. Sebab tu saya kata tadi, ya, kita yang dapat ilmu di minda saja belum pasti dapat ilham ini. Itu asasnya, tapi sampai dia peringkat membekas dalam hati kita. Artinya bila Allah nakkan kebaikan pada diri kita, dia beri kita ilham rasa tu. Ada orang nampak duit, dia tak nampak langsung. Ada orang nampak duit kat jalan, dia sampai nampak neraka, tuan-tuan, jauhnya. Itu dia rasyid. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Hujurat, tanda orang rasyid ini, ya, ar-rusydu ni kebijaksanaan, kecerdikan. Tapi cerdik yang sebenar-benar cerdik adalah cerdik yang nampak paling jauh. Sebab tu kalimah cerdik dalam bahasa Melayu pun dipanggil sebagai bijak sini. Bukan bijak sana. Ya, bukan bijak sini je. Kalau bijak sini, dia rembat duit RM50 tu dia ambil. Ya, tegur dia jalan je lah. Itu bijak kat sini je. Itu pun tak bijak sangat. Kat situ pun dia tak lepas. Tapi sebab dia cerita bijak sana. Bijak sana artinya makin jauh ke sana fikirannya. Ya, maka makin hebatlah kecerdikan, ya, kebijaksanaannya. Jadi kena faham tu kalimah itu, kalimah yang baligh dalam bahasa Arab panggil, kalam baligh atau kalimah balighah. Kalimah yang maksudnya dalam sangat. Orang Melayu pun hebat di sudut bahasa-bahasanya. Ya. Bukan 4 darah, ya, duduk di tepi sungai je. Duduk menjerat si ketam batu je, nak buat apa pantun gitu tak habis. Pantun tu pembayang maksudnya, tuan-tuan tonton nyanyi tu tak habis pun ceritanya. Sikit respon pada lagu tu lah, ya, tak payah nak masuk masuk kat dalam jiwa kita cerita kebijaksanaan ini, ya, bahawa kalau kita dapat kebijaksanaan ini, artinya kita dah mula berada dalam kebaikan, dan itu petanda kita dah mula berada dalam daerah kehambaan yang dirahmati oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam kita ini. Apa Allah kata dalam Al-Hujurat ni? Walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, ya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan wa ja'alna ya, wal fusuqa ulaika humur rasyidun. Ya, tetapi Allah kata dicintakan. Habbaba artinya telah diberi rasa cinta ke dalam hati kamu itu akan keimanan. Iman ni apa? Iman ceritanya cerita akhirat, cerita syurga neraka. Artinya kalau dah mula kita rasa cintakan kebaikan, cintakan ketaatan, dirasakan kemanisan beribadah, ketaatan, ya, tinggalkan dosa rasa selesa, ya, buat amal kebaikan rasa suka. Itu tanda orang rasyidin. Sebab di hujungnya Allah kata ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang bijaksana tadi. Mereka itulah orang-orang yang, ya, cerdik, pandai dalam kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi dia dalam hati kamu. Artinya buat baik tu rasa seronok, indah. Sabar memang indah, tapi cakap je senang. Ya kan? Selipar hilang keluar masjid pun tak sabar dah. Anak haram mana ambil selipar aku ni, weh. Ya. Kasut aku pergi mana lah ni, hilang dah. Jadi baru uji sikit. Cakap memang senang, tapi ya, itulah kita. Jadi kalau kita ni boleh sebutlah selipar keluar daripada masjid tu, selipar hilang, kita boleh kata innalillahi wa inna ilaihi. Tak apalah kot, selipar ni pun selipar murah. Ya, mungkin dia perlu sangat nak pakai, aku halalkan Allah. Tu cerita iman.
Ni melakonkan boleh lah cakap kat sini, tapi kalau realiti berlaku pada diri sendiri, tak tahu apa yang mula terpacul daripada mulut kita tu. Berhadapan dengan nak dapat wa alhamahu rusydah. Allah sayang ni, Allah nak baik pada kita ni, Allah ilhamkan satu benda bijak dalam diri kita. Ya, ilham ni benda spontan lah. Dia bukan ujian bertulis, dia ujian terus on the spot dalam realiti kehidupan kita. Ya. Jadi buat benda-benda yang selari dengan kehendak iman, dan kemudian kita rasa tenang dan selesa. Itu tanda orang Rasyidin yang pertama. Ya. Jadi di manakah kita dengan perasaan itu? Dengan rasa hati sebegitu. Kemudian ciri kedua sebaliknya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan rasa benci. Ya, wa karraha ilaikum. Dalam hati kita ni al-kufra, kekufuran. Buat benda-benda yang melanggar agama, yang bawa kita kadang menafikan, tertutupnya pintu hati kita untuk terima hidayah Allah Subhanahu wa taala, itulah kufur. Wal fusuq, ya, fusuq ni fasik. Fasik ni istilah umum dalam apa saja pelanggaran syariat, sebab fasik tu maksudnya rosak. Kerosakan dalam agama. Orang agama, orang ikut ajaran Islam sepatutnya haram tetap haram, yang halal tetap halal, yang haram dia tinggal, yang wajib kena buat. Kan, yang sunat dia usahakan, bukan dia yang buat yang haram. Yang makruh pun dia sabat semua. Kemudian yang sunat tak payah buat yang sunat je. Itu bukan orang fasik. Ya, adalah orang yang sentiasa merosakkan agamanya. Wal asyan, dan kederhakaan. Derhaka ni lawan lah. Jadi kalimah asyan ni, ya, dengan maksiat samalah. Maksiat ni kederhakaan, dan maksiat juga kederhakaan. Jadi maksiat ni dalam bahasa Melayu dia lebih pada pelakuan, jenayah seksual. Tapi sebenarnya maksiat dalam bahasa Arab artinya kederhakaan. Ya. Jadi apa saja pelanggaran perintah Allah yang Allah kata jangan buat, kita buat. Jangan tinggal, kita tinggal. Itu maksiat. Dan orang-orang Rasyidin, dia benci benda tu. Dia benci nak langgar agama, dia benci nak buat kekufuran, dia benci nak buat kefasikan. Dan di hujungnya Allah bagi title ulaika humur rasyidun. Subhanallah. Ya, mereka inilah orang-orang yang bijaksana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Inilah tafsirannya. Jadi bila mana kita dah ada ilham rasa yang Allah berikan pada kita, nampak dosa kita, no aku tak buat. Walaupun ada peluang lain clear dan sebagainya, kita rasyid. Ada peluang buat kebaikan, duit ada, kan? Datang minta sedekah, ya, tapi nak keluar duit tak boleh. Kita belum rasyid. Ya, kita tahu mana qasa malin min sedekah, harta tak akan berkurang dengan sedekah, tapi nak ulur RM1, RM10 tak boleh. Artinya kita belum ada lagi petanda baik dalam kehidupan. Sebab Rasulullah sendiri declare tanda orang baik ni khairukum anfa'hum, ya, anfa'ukum linnas, ya, khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang paling baik, orang yang banyak beri manfaat. Kalimah khair juga tu. Ya. Jadi kalau kita hidup hanya beri manfaat pada diri sendiri, kita belum jadi orang yang baik. Apatah lagi nak jadi manusia terbaik sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Jadi begitulah. Kehidupan ini jelas, ya. Kita semua perlu mengusahakan kebaikan ini. Jadi kalau ikut di sudut step tadi, ya, sebab hadis bercerita tentang bertanda baik dalam kehidupan ni, pada saya collection saya ni ada 7, tapi cukup hari ni saya bicarakan satu ni dulu. Ya, kalau ikut stepnya ni, maka sebab itulah pertama sekali untuk jadi baik, ya, di sudut kacamata agama, di sudut pandangan kasih Allah Subhanahu wa taala, dan declaration penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali kena faqahahu fid din. Fahamkan diri kita dengan agama. Kita kena faham agama, kena belajar agama. Agama ni apa? Agama ni adalah dinul hayah, cara hidup. Kita kena faham cara hidup sebagai seorang Islam ni macam mana. Ya, ibadahnya macam kalau sembahyang pun masih baca kunut, tak hafal, macam mana boh?
Ya, sebab faham ni artinya baca kunut pun saya faham. Wa barik lana fi ma a'tait pun faham. Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang kau berikan semua ni. Ya Allah, anak isteri aku berkatilah, ya, rezeki aku berkatilah, kenderaan aku berkatilah, gaji aku berkatilah. Jadi doa kunut pun sayu. Qina syarra ma qadait, jauhkan dari kami ya Allah takdir-takdir buruk yang kau tentukan. Ramai orang mati kena Covid, tapi aku tak nak ya Allah, aku nak hidup lama lagi, aku nak berbakti pada Engkau, nak dapat rahmat Engkau. Itu agama. Sebab daripada agama ni lah, sebab agama dia relate dengan Tuhan. Tengok doa-doa kita tadi, amalan kita, ibadah kita, kita faham sujud kenapa anggotanya 7 tu kita difahami. Bacaan tahiyat tu difahami, ucapan penghormatan kita ketika duduk bersimpuh menghadap Tuhan tu kita fahami. Maka jiwa kita makin dekat dengan Tuhan. Maka bila mana kita dah makin dekat dengan Tuhan, barulah kita dapat yang kedua tadi, wa alhamahu rusydah. Kena faham agama. Artinya setiap kita jangan hanya sibuk mengusahakan, ya, kemahiran tubuh badan. Jangan hanya sibuk mengurus pengetahuan minda untuk kita jadi cendekiawan, lalu kita lupa untuk, ya, membangunkan jiwa kita dengan keimanan dan keikhlasan. Kerana di situlah sebenarnya petanda baik dalam kehidupan. Ya, saya berpesan sekali lagi kepada ibu bapa, tolong pastikan tiga sudut, ya, pembangunan insaniah anak-anak kita ni kita bangunkan. Fizikalnya jangan lupa. Ya, didik dengan tugas-tugas dan kerja-kerja agar dia jadi orang cergas. Kita takkan biarkan dia jadi orang lembab. Kemudian asuh dia. Ya, ajar dia dengan ilmu pengetahuan kehidupan dunia ni. Biar dia jadi saintis, biar dia jadi doktor, biar dia jadi jurutera, biar dia jadi ulama besar. Apa pun dia nak buat, biar penuhi mindanya dengan ilmu duniawi dia. Supaya dia cerdas. Sebab hanya orang cerdas, orang beriman yang Allah beri janji dia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan berapa derajatnya. Kat dunia lagi kita nampak. Tengok Pak Imam, kerja Pak Imam, oh hormat. Ya. Walaupun Pak Imam tu tak baik sangat pun sebenarnya. Tapi imam memang yang dengar kuliah saya ni memang baik-baik. Ya, ada imam yang tak baik sebenarnya. Tapi oleh kerana, ya, diberi jawatan agama, apatah lagi kalau dia seorang yang baik, ya, walaupun bukan seorang imam, ya, seorang yang melihara syariat pun dia akan dimuliakan oleh masyarakat. Ditambah pula dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu siapa yang ada kemahiran satu benda, dia akan dihormati. Doktor, sebab tu dihormati dengan profession dia. Ustaz, guru-guru, para ulama, jurutera, engineer dan sebagainya, semua tu dihormati atas ilmu dunia. Tapi ingat, kebaikan sebenarnya dalam jiwa anak-anak kita bila mana dia ada agama. Ya, dengan agama dia jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga suasana dan persekitarannya. Jadi bantulah diri kita sendiri untuk dapat semua kebaikan yang telah pun kita huraikan dalam hadis ini. Ya, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa alhamahu rusydah. Bila mana Allah mahukan pada diri seorang hamba-Nya kebaikan, Allah akan bagi dia kefahaman dalam agama. Maka kita kena dulu konsep dalam agama kita ni, ya, nak cari agama ni kita kena melangkah dah. Siapa tak pernah pergi surau, tolong pergi surau. Ya. Biarlah yang 6 orang, yang 30 orang tu kita orangnya. Ya, siapa yang tak pernah lagi ada ruang untuk mengaji agama, mengajilah. Siapa tak boleh baca Al-Quran lagi, kena belajarlah. Siapa yang tak pernah belajar tentang taharah, tentang, ya, solat, tentang ibadah-ibadah asas ni, tolonglah belajar selagi masih ada kesempatan. Ingat, bersama dengan kedatangan kita ke majlis-majlis ilmu, hari ini senang tuan-tuan. Ya, kita peruntukkan masa secara berkala. Kalau tak dapat attend ke tempat-tempat majlis yang secara rasmi, kita boleh pergi buka Facebook, ya, ataupun buka YouTube, cari ustaz-ustaz pengajian yang boleh kita ikuti dan kita dapat keberkatan itu, tetap dapat. Dan ingat, bila mana kita peruntukkan masa untuk agama, akan berlaku benda yang besar dalam kehidupan kita. Itu rahmat Allah. Rahmat ni kasih sayang lah. Bila Allah dah sayang, ni tandanya. Kita makin baik, makin baik, makin baik, makin mencari baik, ya, menolak yang tak baik, menerima yang baik, mendapat yang baik, menghindar yang tak baik. Dapat ketenangan.
Ini janji Rasulullah SAW. Dan kita kena tenang. Ramai hari ini yang jadi huru-hara dalam hidup kita sebab tak tenang. Sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak bergaduh, bergasak, dan akhirnya berlakulah penceraian, berlakulah kehilangan. Bergaduh sikit-sikit maki hamu dan akhirnya pecah. Dulu bisnes sama-sama dah berpecah. Dulu tempat tu kita datang, sekarang kita tak datang. Makin sempit kehidupan ni dengan watak-watak yang tak tenang. Dulu kita ada isteri, sekarang dah bercerai. Mengurus kehidupan sendiri dah tak cantik, dah susah. Sebab apa? Tak ada ketenangan. Ketenangan diperolehi dengan nazalat alaihimus sakinah, tu janji Rasulullah, dengan majlis-majlis ilmu. Sebab majlis agama ni tuan-tuan, dia sangat penting, tapi kita pinggirkan. Semua orang asyik mengurus kehidupannya dengan ilmu duniawi dan aktiviti duniawi. Yang penting dapat gaji, dapat makan. Bukan itu kehidupan. Kita dapat gaji, kemudian makan, dapat gaji beli barang, beli itu semua keperluan. Sama kita macam binatang, macam lembu, cuma kita lembu tak pakailah handphone. Kan? Hanya memilih untuk kehidupan gitu. Tak, kita kena ada sesuatu yang Allah bezakan dalam diri kita sebagai manusia adalah ada hati yang boleh merasai, boleh memandu, menjadi raja yang baik untuk mengerasuh anggota kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba bantu dan urus kehidupan kita berlandaskan kebaikan dalam persepsi agama yang telah pun kita bicarakan. Muatkan ruang-ruang kehidupan kita ada pengajian agama. Anak-anak yang kat rumah tu zaman PKPP, tolonglah adakan aktiviti agama. Apa dia aktiviti? Semayang berjemaah dengan anak. Dah lama, mula-mula dulu buat, sekarang dah tak buat. Ataupun program kat anak mesti ada baca Al-Quran. Dan segala duduk dengan anak-anak, subhanallah tuan-tuan, cubalah sekejap ambil masa, ambil handphone tu letak tepi sekejap. Bagi masa setengah jam je untuk keluarga dan anak-anak, letak handphone sekejap, baca Al-Quran dengan anak, tanya kod tajwid, tafsirkan satu ayat. Dan itulah agama yang Nabi SAW maksudkan. Dan kalau ada benda tu dalam kehidupan kita, insya-Allah akan berlaku kebaikan. Nanti tuan-tuan, daripada setengah jam tu dia akan berkembang. Kita selesa untuk berada dalam majlis ilmu, dalam suasana mengaji pengajian agama ni, mungkin jadi sejam. Kita boleh baca Quran hari-hari, kita boleh mendengar kuliah pengajian agama. Ni tuan-tuan yang pergi masih mendengar kuliah dengan saya sebab dah biasa. Ada yang tadi tengok aja sekejap tapi 3 minit lepas tu belah. Minta maaf, ni realiti. Cerita realiti. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz ni terpaksa kreatif bercerita pada benda yang dekat, benda-benda yang lawak, yang menyentuh rasa, agar semua orang dapat bersama dalam suasana yang dijamin benda-benda besar ini dalam kehidupan kita, iaitu ketenangan, keampunan, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan dengan ilmu-ilmu agama, dengan kefahaman agama, yang aktiviti memahamkan diri kita dengan agama ni, nanti Allah akan bekalkan satu benda yang lebih besar. Dengan agama tu yang Allah datangkan ilham rasa untuk jadi orang bijak, yang telah pun kita bicarakan tadi. Kalau tanpa ilmu agama, mana mungkin kita boleh nilai satu halal dengan haram? Mana mungkin kita dapat mengenal pasti yang ini bersamanya rahmat Allah, redha Allah, yang sini Allah marah dan Allah murka. Jadi sebab itulah asas ni terlalu penting, dan cuma programkan dan pastikan anak-anak kita bangkit dalam kehidupan ni bersama dengan 3 sudut kehidupan atau jiwanya, peribadinya diisi dengan sempurna. Jangan abaikan agama anak, walaupun dah tak pergi surau agama hari ni, kena ada cerita Allah, sebut nama Allah. Alhamdulillah Allah bagi kita rezeki hari ni, kena bersyukur pada Allah SWT. Tak payah nak makan, tak payah kejut anak tidur, bangunlah, Allah dah bagi kita bangun macam-macam rezeki. Ada waktu orang yang susah begini pun bukan letiran, tapi di dalam bentuk ajakan dan memahamkan anak bahawa dia ada Tuhan yang perlu disyukuri dengan sujud seketika, yang ambil masa tak sampai pun setengah jam untuk menyatakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah baik. Dan benda tu dibentuk dan akhirnya dia jadi ilham. Bila dah jadi ilham, dia pergi ke satu tempat, kita kan diberi ilham. Bila masuk waktu asar, dah asar, saya kena semayang. Itu ilham lah tu. Ilham tu yang panggil ilham Rashid tadi, ilham kebijaksanaan. Ini halal. Kita ada bisikan dalam, aku boleh ambil benda ni. Ini haram, aku tak boleh ambil benda ni. Berpunca daripada faham agama tadi. Dan anak-anak kita perlu dibangunkan, ilham rasa yang kuat dalam beragama ini,
dengan ilmu asas agama, dengan aktiviti memahamkan diri dengan agama. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya jelas perbincangan kita pada petang ini, ya, moga-moga apa yang kita nyatakan ini walaupun hanya satu hadis, tetapi subhanallah, rasa saya dia terlalu besar untuk kita usahakan, ya, pastikan ada aktiviti memahami agama dalam kehidupan seharian kita, kerana di sanalah punca rahmat, ketenangan, keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita perlukan itu semua. Moga-moga kita berjaya mengusahakannya, dan percayalah, sebab itu, ya, setiap kali diundang untuk mengadakan kuliah begini, saya merasa benda ini merupakan satu tanggungjawab agama dan satu peluang yang sangat besar untuk saya berada menikmati, ya, rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hendaknya. Ya, so hadis tadi yang mula-mula saya baca, ingat tak? Nabi kata apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu berlalu di taman-taman syurga, kamu ambillah habuan daripadanya. Ya, macam kamu pergi dusun yang free, okey? Kamu dah jalan, ya, kat kebun durian Pesangking, tuan tu kata pergi ambil lah buah tu. Tuan jalan saja. Yalah, tapi Pesangking nampak makan sedap. Majlis ilmu ni tak nampak lagi, sebab apa? Tak biasa. Tuan-tuan tak kenal apa majlis ilmu. Hari ini saya perkenalkan apa dia majlis ilmu. Dan Nabi SAW namakan majlis ilmu sebagai taman-taman syurga. Tuan-tuan tahu syurga apa? Syurga tempat lahir atuk kita, tempat mula manusia dicipta. Rasulullah sengaja sebut begitu supaya kita ingat kampung halaman asal usul kita. Ya, taman-taman syurga. Kamu tak selera ke nak masuk taman syurga? Kampung atuk kamu dulu. Begitulah maksudnya. Tapi ada orang dek jugalah, kuliah pengajian tak pernah datang, majlis ilmu tak pernah kisah, ilmu agama tak pernah endah, maka hidupnya pun, ya, punah kerana tanpa rahmat Allah, tanpa ketenangan, tanpa keberkatan. Moga-moga Allah rahmati kita, bantu kita untuk menjayakan kehidupan sebagai hamba-hambanya, juga, ya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyuluh kehidupan dengan sunah-sunah dan panduan-panduan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon mengundur diri. Rasanya, ya, cukup dengan ruang yang hampir sejam ini untuk kita mengimbau kembali, menyuburkan kembali semangat beragama, dan kita hargai semua itu atas rasa bahawa kita perlu hidup begini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia yang sementara cuma. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu kami merayu dan memohon pertolongan. Daripada azab-Mu kami mohon dijauhkan. Perbaikilah urusan kehidupan kami seluruhnya. Aslih lana sya'nana wala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan biarkan kami ini hanya bergantung harap pada diri kami, tanpa perhatian dan belas ihsan rahmat dari-Mu, ya Allah. Kami lemah, kami tak mampu, melainkan dengan bantuan-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kerana itu bantulah kami, ya Allah, untuk sentiasa ingat padamu dan mensyukuri-Mu dan elok pengabdian kehambaan kami padamu, ya Allah. Tahassanna bidzil jabarut wa i'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. اصرف عنا هذا الداء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تفرقنا إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عليم ما في صدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ribuan terima kasih dan jutaan penghargaan kepada barisan Rustia yang menganjurkan kuliah ini dari ruang Facebook rasmi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Taman Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.